Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farhana binti Ruslan, nombor matrik 068552. Okey, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan berkaitan dengan pembelajaran secara atas talian, iaitu pengajaran dan pembelajaran dari rumah, PDPR lah kita panggil. Okey, kita masuk dulu berkaitan dengan pengenalan. Okey, kita masuk dulu berkaitan pengenalan. Okey, poin pertama tahun 2019 iaitu kemunculan COVID-19. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2019 ni dunia telah dikejutkan dengan virus baharu yang berasal daripada mana? Daripada Wuhan, China. Kiranya pada awal tahun 2020 tu beberapa kes di Malaysia, kes corona ataupun virus COVID-19 ni pada awal tahun 2020 telah berlaku di Malaysia, yang mana bermula dari seorang lelaki yang telah dijangkiti serta mempunyai simptom-simptom yang berkait rapat dengan kesukaran untuk bernafas. Jadi bermula daripada itulah di Malaysia ni semakin hari kes semakin bertambah sehingga kan pada satu tahap tu pusat kuarantin dan katil di hospital ni penuh dengan pesakit-pesakit positif COVID-19 ni. Ditambah pula dengan jumlah kematian yang menunjukkan angka yang begitu merisaukan setiap hari. Oleh sebab itu pada tahun 2020 18 Mac tak silap saya, Perintah Kawalan Pergerakan telah berlaku, yang mana Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengambil keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ni, PKP ni, bagi membendung penularan wabak COVID-19. Justru itu semua sektor, termasuklah sektor pendidikan terutamanya, telah ditangguhkan serta-merta ketika itu. Semua rakyat ni diminta untuk kekal berada di rumah dengan menggunakan slogan kata stay at home. Okey, poin keempat tu berlakunya work from home dan PDPR. Okey, seperti yang kita tahulah, lepas berlakunya ataupun dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tu, bermulalah semua aktiviti yang dijalankan daripada rumah yang menggunakan apa? Menggunakan internet yang melibatkan pelbagai aplikasi. Kalau kelas tu guna Google Meet, guna Classroom, samalah kalau kerja pun kebanyakan guna Google Meet dan sebagainya lah. Yang mana semua aktiviti dihadkan dan dilakukan daripada rumah sahaja. Demi apa? Demi nak mengelakkanlah daripada penularan wabak COVID-19 ni. Seperti kita tahu, COVID-19 ni tak nampak dan dia mudah terjangkiti. Jadi semua aktiviti perlulah dibatasi. Okey, ini menurut Wan Yassin 2020 dalam karangannya Pendidikan Sepanjang Krisis COVID-19. Okey, seterusnya kita masuk pada latar belakang lah. Okey, poin pertama, semua aktiviti dijalankan secara atas talian. Okey, seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 ni merupakan cabaran yang terbesar lah bagi semua negara, terutamanya negara Malaysia lah khususnya. Yang mana rakyat Malaysia ni sebelum ni hanya menjalankan kehidupan seperti biasa, di mana perlu bangun awal pagi, bersiap-siap pergi ke kerja, pergi ke sekolah dan akan pulang pada petang hari. Begitulah perulangnya setiap hari kita. Namun segalanya berubah 360 darjah apabila pandemik COVID-19 ni melanda negara Malaysia. Semua aktiviti yang kita jalankan secara fizikal tu terpaksa dijalankan secara atas talian. Kiranya hampir keseluruhan aktiviti ni dijalankan di rumah melalui alam maya lah secara atas talian. Kalau ada pun aktiviti yang dijalankan seperti biasa secara fizikal, sikit sangat lah. Kalau ada pun mereka ni perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri kita. Okey, poin ketiga, sektor pendidikan sepenuhnya dijalankan menggunakan teknologi. Okey, seperti yang kita tahulah, sektor pendidikan ni keseluruhannya menggunakan teknologi bagi memenuhi PNP seperti sedia kala lah. Sebab murid-murid, para pelajar ni perlu belajar seperti sedia kala. Namun keselamatan mereka ni lebih diutamakan. Sebabnya dengan mereka menjalankan PNP secara atas talian ni, kesihatan pelajar ni sudah tentu lebih terjamin dan terselamat daripada dijangkiti COVID-19 ni. Sebab duduk di rumah saja kan, kalau pergi sekolah tu belum tentu lagi mereka agak sukarlah untuk mereka menjaga SOP yang telah ditetapkan. Tambah-tambah lagi pada peringkat usia yang kanak-kanak di awal usia kan, agak susah mereka menjaga SOP. Jadi bila mereka berada di rumah akan lebih terjamin lah, dan mereka mendapat
pendidikan itu sama seperti di sekolah. Belajar di rumah ni, para murid ni, mereka hanya perlu membuka telefon pintar ataupun komputer riba untuk menyertai sesi pembelajaran secara atas talian. Okey, seterusnya latar belakang poin yang keempat. COVID-19 umpama jalan pintas untuk menuju kepada perkembangan pendidikan yang serba canggih. Ini menurut Siti Azura Abu Hassan dan rakan-rakan 2021 dalam karangan mereka, Keberkesanan Pembelajaran dan Pengajaran dalam Talian dalam kurungan e-pembelajaran terhadap pembelajaran. Jadi apa yang saya faham daripada karangan mereka ni, COVID-19 ni adalah fenomena yang dianggap sebagai suatu yang mendatangkan keuntungan lah, kerana telah memberikan perubahan yang cukup besar dalam proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, kerana dianggap sebagai jalan pintas untuk kita menuju kepada perkembangan pendidikan yang serba canggih, serba moden, menggunakan teknologi secara atas talian, yang mana sebelum ni kita mendengar di luar negara saja, belajar daripada rumah menggunakan teknologi, kat kelas tak ada siapa kan. Tapi sekarang tak pelik dah berlaku di Malaysia. Sebelum ni macam pelik lah. Namun demikian, jika kita ni menganggap kata pandemik COVID-19 ni sebagai fenomena yang menguntungkan, sebenarnya kita perlu juga mengambil berat berkaitan dengan isu-isu yang berlaku, isu-isu sampingan yang berlaku dalam menjalani proses pembelajaran secara atas talian itu sendiri, yang mana sebelum ni kita tak pernah membuat secara atas talian, tiba-tiba kita buat, mesti akan ada isu-isu sampingan yang berlaku. Okey, seterusnya kita masuk kepada perbincangan isu. Di sini saya akan bincangkan dua isu lah. Yang pertama, suasana yang kurang kondusif, dan isu yang kedua adalah capaian kepada kemudahan internet. Antara isu yang menjadi gangguan semasa pelaksanaan proses pembelajaran secara online ni adalah suasana yang kurang kondusif lah di rumah. Suasana yang tenang dan selesa adalah suasana yang penting lah bagi melahirkan PNP yang berkesan. Jika seorang pelajar tu dia berada dalam suasana ataupun situasi yang bising ke, tidak selesa ke, mungkin ini akan mengganggu proses PNP mereka. Kerana selalunya proses PNP ni berlaku di sekolah, yang mana situasi kita tak dapat nafikan lagi. Memang situasi di sekolah tu tenang, senyap, sebab memang khusus untuk kita belajar di sekolah. Jadi tiada gangguan, sebarang gangguan asing. Maka dengan itu kita perlu jadikan rumah tu, suasana rumah tu seakan-akan suasana di sekolah. Ibu bapa ni boleh buat beberapa perkara yang mana boleh membantu murid-murid ni seakan-akan berada di sekolah. Contohnya, ibu bapa ni menyediakan satu ruang ataupun satu bilik lah, yang mana meletakkan ataupun khusus untuk para pelajar tu menjalani proses PNP ataupun proses PDPR. Okey, ibu bapa juga boleh menyusun jadual yang mana membahagikan tugas sekolah dan tugas rumah. Contohnya pagi, okey, murid-murid ada sekolah, ada PDPR, di masa tu tak boleh ganggu. Okey, petang pula boleh bantu ibu bapa buat kerja rumah seperti membersih rumah ke, memasak ke dan sebagainya. Jadi ada pembahagian tugas di situ. Seterusnya kita masuk kepada perbincangan isi yang kedua, iaitu capaian kepada kemudahan internet. Okey, seperti yang kita sedia maklumlah bahawa para murid ni pelbagai latar belakangnya. Ada yang berkemampuan, ada yang kurang berkemampuan, ada yang daripada bandar, ada yang tinggal di luar bandar dan sebagainya. Jadi kita khususkan kepada murid-murid yang kurang berkemampuan. Mereka ini agak sukarlah untuk memulakan norma baru yang mana perlukan gadget, telefon mudah alih, komputer riba ke, untuk melakukan kelas online ni. Dan mereka juga akan menjadi satu kesukaran lah untuk mereka, kerana perlu mencari wang untuk membeli internet pada setiap bulan. Okey, menurut laporan Berita Harian pada 29 November 2020, Nurlida Khalida Muhammad Azmi ni yang mana terpaksa mendaki bukit di belakang rumahnya sejauh 20 meter. Jadi para pelajar ni, walaupun contohnya dia dah beli internet dan sebagainya, ada gadget,
Namun terutama yang tinggal di luar bandar ni, mereka perlu fikir ataupun mereka perlu hadapi satu lagi masalah, yang mana tiadanya ataupun kurangnya kemudahan nak capai internet tu. Maksudnya kurang laju lah internet mereka ni. Macam saya sendiri pun tinggal di luar bandar. Jadi awal-awal nak dilaksanakan kelas secara online tu, saya dah fikir dah, macam mana ni line boleh ke nak buka kelas online, Google Meet lagi, WhatsApp kadang masuk, tak masuk kan. Jadi itu jadi satu kesukaran lah bagi saya. Nak dijadikan cerita, kebetulan pula masa tu pihak UNIZA telah menyumbangkan sejumlah wang kepada para pelajar untuk memulakan sesi pembelajaran secara atas talian ni. Jadi saya pun ketika itu macam, aku kena bersungguh-sungguh ni belajar sebab dah ada orang bantu kan. Jadi saya pun guna duit tu untuk beli internet. Lepas tu setiap hari tu saya akan keluar ke agak dekat dengan bandar untuk melaksanakan kelas online. Jadi pada pendapat saya, isu yang kedua ni perlu diambil perhatian lah oleh pihak-pihak yang berkaitan untuk bantu supaya para pelajar ni dapat belajar seperti kawan-kawan mereka. Ya, seperti yang kita tahu, ada je bantuan yang kerajaan bagi kepada keluarga. Kita tak salahkan, mungkin bantuan yang diberi kepada keluarga tu digunakan untuk keperluan seharian para keluarga tu. Digunakan beli beras, minyak, gula dan sebagainya. Sebab masa ketika itu, semua orang, boleh dikatakan semua orang tak bekerja kan, diberhentikan lah, ada yang ditangguhkan. Jadi bantuan yang diberikan tu digunakan untuk menampung kehidupan seharian. Jadi cadangan saya, mungkin pihak yang berkenaan ni boleh memberi bantuan dalam bentuk internet, yang mana disalurkan terus kepada pihak-pihak guru, dan pihak-pihak guru ni yang akan menguruskan dan terus diberi kepada anak-anak murid mereka. Ataupun selain diberikan bantuan secara berbentuk internet ni kepada guru-guru dan diberi kepada anak murid, pihak guru juga boleh ambil inisiatif dengan membuat kerja sekolah ataupun buat satu buku yang mengandungi kerja sekolah untuk seminggu ataupun untuk 2 minggu, dan suruh anak-anak murid yang kesukaran untuk belajar online ni datang ambil ke sekolah. Lepas seminggu pulangkan balik. Begitu. Sebab sekolah adik saya sendiri, sebab masalah gangguan internet, jadi cikgu-cikgu buat macam tu. Jadi agak mudah lah bagi saya rasa patut dilaksanakan di sekolah-sekolah lain juga. Itu saja kupasan isu daripada saya. Kita teruskan kepada sahabat saya, kupasan isu seterusnya dan poin-poin yang seterusnya. Seterusnya saya akan membincangkan tentang isu-isu pembelajaran atas talian bagi isi yang ketiga. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Enza binti Zulkifli. Nombor matrik 068537. Berbalik kepada isi yang ketiga. Antara cabaran yang kita dapati semasa menjalankan pembelajaran online ialah yang paling ketara yang kita dapat lihat ialah cabaran kepada guru, di mana guru tidak mahir menggunakan teknologi canggih. Seperti yang kita tahu, negara kita telah dunia sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi sekolah terpaksa ditutup. Jadi salah satu cara untuk kita tidak mahu murid-murid ketinggalan dalam pelajaran, jadi pembelajaran harus dilakukan di dalam talian. Oleh itu guru mesti menyesuaikan diri dalam melakukan proses pembelajaran secara atas talian. Tetapi
yang kita dapat lihat sekarang ialah kebanyakan guru-guru sekolah, kebanyakannya adalah guru yang telah berusia. Jadi mereka ini kurang terdedah dengan teknologi yang sedang berkembang pesat sekarang dan semakin canggih. Dengan adanya aplikasi seperti Portal D5, Google Classroom, Zoom dan sebagainya, yang sebenarnya membantu para guru untuk menjalankan pembelajaran atas talian. Tapi mereka perlu belajar dahulu cara-cara untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kerana bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran itu adalah berbentuk teks, grafik, visual, perkataan, animasi, video serta audio. Dan ini terbukti pada kenyataan Syafizul dan Fariza tahun 2017 mendapati bahawa medium pembelajaran maya ini kurang mendapat sambutan dalam kalangan guru kerana kurang pengetahuan tentang teknologi. Seterusnya kita pergi kepada isu yang keempat, cabaran ketika melakukan pembelajaran atas talian ialah memberi cabaran kepada ibu bapa. Dengan kata lain, ibu bapa perlu membahagikan masa di antara bekerja dan mengawal anak-anak untuk hadir ke kelas alam maya. Seperti yang kita tahu, semasa PKP, ibu bapa tidak dibenarkan untuk bekerja untuk pergi ke tempat kerja masing-masing. Jadi ibu bapa perlu berada di rumah dan mereka perlu bekerja di rumah. Anak-anak juga begitu, sekolah telah ditutup dan anak-anak perlu berada di rumah dan menjalani pembelajaran secara atas talian. Jika kita lihat di situ, berlaku pertembungan di antara ibu bapa dengan anak untuk menggunakan teknologi ataupun teknologi yang kita guna untuk pembelajaran ialah laptop ataupun telefon bimbit, telefon pintar. Jadi kat sini ibu bapa perlu menyediakan gadget yang asing untuk anak-anak. Kiranya ibu bapa ada satu handset, dan kalau ramai anak, banyaklah peruntukan kewangan yang perlu untuk menyediakan alat untuk mereka melakukan pembelajaran di rumah. Dan bukan itu sahaja, jika sekiranya sebelum ini ibu bapa hanya memantau anak-anak membuat kerja sekolah kerana pelajaran itu telah diajar di sekolah, jadi anak murid tinggal buat latihan saja. Tetapi disebabkan pembelajaran online, ibu bapa juga mesti mengajar, bukan setakat memantau, tapi kena mengajar anak-anak mereka untuk menyelesaikan kerja sekolah anak-anak mereka. Seterusnya kita pergi kepada implikasi pembelajaran atas talian. Implikasi yang kita dapat dari sini ialah yang pertama, pembelajaran menjadi kurang efektif. Bagi ibu bapa yang mempunyai latar belakang keluarga yang miskin ataupun sederhana, mereka tidak mampu untuk menyediakan kemudahan pembelajaran seperti meja belajar, kipas angin, bilik persendirian dan sebagainya. Bilik persendirian ini
sangat penting kerana jika pelajar mempunyai adik kecil, sudah pasti adik kecil ini akan mengganggu kakak atau abang yang sedang belajar, dan ini akan menyebabkan mereka hilang fokus dalam pembelajaran. Implikasi yang kedua, pelajar yang tidak berkemampuan ketinggalan dalam pelajaran. Yang tadi dia ada gadget tapi sebabkan suasana yang tidak mencukupi, jadi dia jadi kurang efektif. Yang ini, mereka ini tidak mampu, ibu bapa ini tidak mampu untuk sediakan alat itu sendiri. Jadi pelajar ini sudah pasti tidak dapat hadir ke kelas online, dan ini akan menyebabkan mereka banyak ketinggalan dalam pelajaran. Kalau ada pun bapa dia orang dapat sediakan hanya satu telefon, dan mereka perlu berkongsi dengan adik-beradik yang lain, dan adik-beradik ini juga ada kelas online. Implikasi yang ketiga, memberikan kesan kepada kesihatan mental dan emosi guru. Dengan pelaksanaan pembelajaran online ini telah memaksa guru itu untuk belajar dan mahir dalam platform-platform digital, supaya guru ni dapat guna platform ini semasa mengajar. Jadi ada guru yang buta IT, yang memang tidak tahu langsung tentang berkenaan dengan digital ni. Jadi ini telah menyebabkan tekanan kepada mental dan emosi guru, kerana mereka yang tidak tahu langsung tentang IT ini akan merasa dipaksa untuk memahami ilmu digital ini dengan cepat. Jika masalah ini tidak dapat diatasi, sudah pasti akan memberikan tekanan kepada mereka ini. Seterusnya, aplikasi yang keempat, iaitu ibu bapa tidak dapat memberi sepenuh perhatian. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai, sudah pasti mereka sukar untuk memberikan masa yang diperuntukkan untuk memantau anak-anak. Ibu bapa perlu memastikan anak-anak ni hadir kelas online, dan mereka itu sendiri perlu bekerja daripada rumah, dan ini akan menimbulkan tekanan kepada ibu bapa tersebut untuk membahagikan memantau anak-anak dan fokus kepada kerja. Kesimpulannya, pembelajaran atas talian iaitu online ataupun PDPR merupakan suatu perkara baru bagi semua, terutamanya kepada murid, guru dan ibu bapa. Walaupun pembelajaran atas talian ini merupakan benda baru, tetapi ianya semakin diterima baik oleh semua pihak dalam menjalani norma baru akibat daripada pandemik yang melanda seluruh dunia. Dan pembelajaran ini amatlah memerlukan sokongan daripada semua pihak supaya pembelajaran atas talian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi semua pihak harus berganding bahu, bekerjasama untuk menjayakan pembelajaran atas talian. Ini adalah senarai rujukan yang digunakan dalam membuat pembentangan ini. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.